ikon negara kita. Nama diberi Tan Sri Dr. Muhammad Nur Hisham Abdullah ataupun Yu Min Song. Beliau dilahirkan pada 21 April 1963. Beliau merupakan anak yang kedua daripada 3 orang adik-beradik. Beliau mendapat ijazah dalam bidang pembedahan dan juga mendapat ijazah doktor di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau terkenal kerana digelar sebagai kapten dalam memerangi COVID-19. Beliau merupakan pakar bedah di Malaysia, ketua pengarah di Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Presiden Majlis Perubatan di Malaysia. Antara sumbangan Dr. Nur Hisham di Malaysia ialah yang pertama, beliau merupakan seorang kapten dalam memerangi COVID-19 di Malaysia. Yang kedua, beliau masih lagi menunaikan tanggungjawab sebagai seorang doktor pakar bedah walaupun sibuk menguruskan hal berkaitan dengan pandemik. Yang ketiga, beliau rela berkorban masa dan tenaga walaupun di usia yang tidak begitu muda. Yang keempat, setiap hari beliau akan bermesyuarat bersama dengan pihak KKM untuk berbincang perihal COVID-19 di Malaysia. Yang kelima, beliau telah tersenarai sebagai antara wira oleh akhbar Singapura iaitu The Independent. Dan yang terakhir, beliau telah diiktiraf oleh CGTN sebagai tokoh yang terbaik dalam memerangi COVID-19 semasa dalam jawatan. Dr. Nur Hisham memang terkenal dengan beberapa nilai kepujian yang sepatutnya menjadi salah satu contoh teladan kepada orang lain, dan antaranya adalah matang dan profesional dalam menjawab segala persoalan daripada media. Selain itu, beliau juga bijak dalam membuat keputusan dan juga bertindak pantas dan proaktif, serta sentiasa bersikap positif. Seperti yang kita tengok di kaca TV, selepas beliau mengemukakan segala data-data tentang kes harian COVID-19, beliau pasti akan menyelitkan kata-kata semangat untuk rakyat Malaysia. Antara anugerah yang diterima oleh Dr. Nur Hisham ialah anugerah darjah kebesaran diraja. Yang pertama, beliau telah menerima darjah Panglima Seri Mahkota, iaitu beliau mendapat gelaran Tan Sri pada tahun 2020. Yang kedua, beliau telah diberikan darjah Seri Paduka Mahkota Selangor, di mana beliau telah mendapat gelaran Datuk Seri pada tahun 2020. Dan yang terakhir, beliau telah diberikan darjah Seri Setia Negeri Sembilan, di mana beliau juga telah mendapat gelaran Datuk Seri pada tahun 2021. Beliau juga telah dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah pada tahun 1442 Hijri, iaitu pada peringkat kebangsaan oleh Yang di-Pertuan Agong. Terakhir, beliau juga telah menerima anugerah khas, iaitu anugerah menutup era pada tahun 2020. Okey, seperti yang kita tahu, kenapa Dr. Nur Hisham ni kita gelar dia sebagai ikon negara. Okey, yang pertama adalah walaupun dia bukan daripada Kabinet Menteri, namun Dr. Nur Hisham boleh tampil sebagai wajah negara kepada negara-negara antarabangsa, iaitu sebagai wajah yang boleh memerangi COVID-19. Nur Hisham juga akan mengemukakan data-data yang terkini tanpa menyembunyikan apa-apa pun dengan rakyat Malaysia sendiri. Dan beliau juga akan melakukan satu rumusan yang berlandaskan kajian saintifik dan juga fakta. Selain daripada itu, Dr. Nur Hisham juga yang sangat bertanggungjawab. Walaupun sudah lewat waktu malam, Dr. Nur Hisham masih lagi akan mengemaskini sosial media beliau untuk memberitahu rakyat tentang isu semasa tentang COVID-19 ini sendiri. Seterusnya, kita akan berbincang tentang pejuang-pejuang negara di Malaysia. Dan saya akan terangkan tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pejuang negara. Pejuang negara ialah seorang rakyat yang sanggup berkedai nyawa dalam membebaskan negara dan bangsa daripada dijajah oleh kuasa luar. Ada 4 pejuang yang akan dibincangkan selepas ini. Mat Salleh, siapa tidak kenal dengan pejuang Sabah ini? Ataupun dikenali sebagai Muhammad Saleh bin Dato' Batu, seorang pemerintah daerah Tambunan dan Sungai Sunggut. Beliau dikenali sebagai pejuang Sabah kerana ia telah bermula pada peristiwa di mana Dato' Mat Salleh menentang pencabaran dan keganasan Kompeni Hindia Timur Inggeris. Kubu Mat Salleh diserang 2 kali. Di mana serangan pertama, kemenangan berpihak kepada Mat Salleh. Serangan kedua, Mat Salleh telah mengundurkan diri dan membina kota pertahanan yang baru, di mana
yang lebih kuat dan kukuh. Tetapi kota pertahanan beliau telah jatuh akibat serangan hebat Kompani Hindia Timur Inggeris dan berjaya mematahkan pertahanan Mat Salleh. Peristiwa ini menandakan gugurnya Mat Salleh sebagai pejuang bangsa. Tetapi usaha yang telah beliau curahkan masih diingat sehingga sekarang. Seterusnya, Dol Said atau nama sebenarnya Abdul Said. Dol Said merupakan penghulu Naning yang ke-9. Dol Said adalah seorang yang cekap dalam seni mempertahankan diri. Membantah pengenaan cukai ke atas daerahnya oleh pihak British. Beliau secara keras membangkang kemasukan tentera British di Naning dengan menunjukkan kebijaksanaan peperangan Naning yang telah mengalahkan pihak British. Dalam peperangan tersebut, Dol Said berjaya memperoleh kemenangan kerana perpaduan yang wujud di kalangan orang Melayu. Namun, Dol Said terpaksa berundur ke Pasir Besar setelah kalah dalam Perang Naning kedua. Dan dalam masa 4 bulan akhirnya Naning jatuh ke tangan British. Kemudiannya diletakkan di bawah Peraturan Negeri-Negeri Selat pada 27 Oktober 1832. Dato' Maharaja Lela merupakan pembesar ke-8 Perak dan penghulu di Pasir Salap. Beliau telah menjadi pemimpin terlibat dalam perjuangan menentang British di Perak dan merupakan pemimpin yang mengetuai perjuangan tersebut. Bersama dengan pemimpin lain, beliau merancang dan membuat pakatan menentang pelibatan British di Perak dengan membunuh J.W.W. Bush, iaitu seorang residen British. Selepas mendapat restu daripada Sultan Abdullah dan Sultan Ismail serta mendapat sokongan daripada penduduk, penglibatan Dato' Maharaja Lela sebagai tokoh utama dalam pembunuhan J.W.W. Bush adalah melaksanakan keputusan mesyuarat sebatang yang dipengerusi oleh Sultan dan dihadiri oleh pembesar. Namun, perjuangan beliau didapati bersalah oleh mahkamah dan dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Kita tahu bahawa Dato' Maharaja Lela adalah pejuang bangsa yang bertanggungjawab kepada sumpah dan janjinya, walaupun dikecewakan oleh raja dan bangsanya sendiri. Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj merupakan anak kepada Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Beliau merupakan seorang putera raja yang telah menyalurkan tenaga ke arah mencapai kemerdekaan dan keharmonian negara. Pembentukan Malaysia pada tahun 1963 merupakan salah satu daripada pencapaiannya yang teragung. Beliau dikenang sebagai bapa kemerdekaan. Sejak mengambil alih kepimpinan UMNO dari Datuk On, Tunku Abdul Rahman mewujudkan kerjasama dengan MCA menubuhkan Parti Perikatan. Sejak itu, Parti Perikatan menjadi badan dominan yang memperjuangkan kemerdekaan sehinggalah negara memperolehi kebebasan mutlak dengan pengisytiharan kemerdekaan. Beliau menegaskan kemerdekaan akan hanya dicapai melalui kerjasama di antara kaum Melayu, Cina dan India. Kewibawaan Tunku Abdul Rahman sebagai seorang pemimpin terselah apabila hasil rundingan beliau dengan pihak British membawa kepada pilihan raya yang pertama. Dan Parti Perikatan memenangi 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Hai, Assalamualaikum semua. So, hari ini saya nak buat satu perbincangan santai bersama dengan rakan sekelas saya iaitu Austin. Saya Fadilah Rohaya binti Fatur Rahman dan dalam tempoh perbincangan ini saya merupakan seorang Menteri Perpaduan. Ya, Austin, boleh perkenalkan diri? Boleh. So, nama saya Austin Hugh dan saya akan menjadi peranan sebagai seorang Menteri Sukan Malaysia. Okey, baiklah. Saya akan mulakan dulu dengan mukadimah tentang perkara yang akan dibincangkan sebentar lagi. Hari ini kita akan membicarakan tentang perpaduan kaum di Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang terkenal dengan keunikannya dalam mempunyai pelbagai kaum dan dapat hidup dengan aman dan harmoni tanpa ada sebarang pertelingkahan yang begitu serius ataupun yang boleh menyebabkan keadaan huru-hara berlaku dalam negara. Jadi sebagai seorang menteri sukan dalam negara, apakah pendapat Austin dalam membincangkan tentang perpaduan dari aspek kesukanan itu sendiri? Baiklah, so terima kasih kepada soalan yang dikemukakan. So pada pendapat saya, sukan itu sebenarnya amat mudah untuk menyemarakan semangat patriotisme ataupun semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Hal ini demikian kerana sukan itu sebenarnya bukan sahaja terdiri daripada golongan ataupun kaum yang tertentu sahaja, tetapi sukan itu seharusnya terdiri daripada pelbagai kaum yang berbeza
ataupun daripada etnik, ras yang berbeza-beza. Sebagai contohnya, kita dapat lihat daripada aspek badminton sukan, kebanyakan mereka adalah terdiri daripada kaum yang berbeza, ada keluarga miskin sidik, ada juga pemain berbangsa Cina, pemain bangsa India, dan mereka apabila mereka dalam pertandingan antarabangsa, mereka tidak mengenali diri sebagai kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, tetapi mereka mengenali diri sebagai rakyat Malaysia dan mereka sama-sama berjuang untuk kemenangan Malaysia dalam persatuan dunia ataupun sukan antarabangsa. Ya, saya bersetuju dengan pendapat Austin tu. Saya ingin bertanyakan kepada Fat mengenai isu perpaduan kaum. Bagaimanakah perpaduan kaum itu sendiri boleh lagi menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan rakyat Malaysia. Terima kasih Austin. So sebagai Menteri Perpaduan di Malaysia, pada pendapat saya sendiri, perpaduan itu wujud di mana-mana di dalam negara Malaysia. Tetapi yang kita boleh lihat secara mata kasarnya, perpaduan ini juga wujud dalam aktiviti kemasyarakatan ataupun aktiviti perayaan. Contohnya, baru-baru ini saya sebagai seorang Muslim telah menyambut perayaan Aidilfitri dan menziarahi Aidilfitri untuk tahun ini dan juga tahun lepas tidak dibenarkan disebabkan pandemik COVID-19. Namun begitu, sebelum ini saya sendiri telah menyambut tetamu terdiri daripada Melayu, Cina dan India terutamanya untuk bersama-sama meraihkan perayaan pada Hari Raya Aidilfitri tersebut. Baiklah, kalau penonton-penonton sekalian ada soalan, anda boleh tulis dalam bawah chat box. Okay, so terima kasih. Terima kasih. Melalui projek PCN ini, kami dapat mengukuhkan semangat kerjasama dalam kalangan ahli kumpulan kerana kumpulan Rafflesia ini terdiri daripada pelajar-pelajar yang berasal daripada pelbagai latar belakang seperti budaya, kaum dan agama. Kami telah berjaya mengetepikan semua perbezaan dan saling membantu demi menghasilkan sebuah video yang terbaik. Kami percaya bahawa video yang telah terhasil ini dapat memberi kesedaran serta menambah pengetahuan penonton berkaitan ikon, pejuang dan perpaduan kaum dalam negara. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Dengan mengenali individu yang banyak berjasa dengan negara, kita akan bersyukur dan berasa terhutang budi terhadap mereka. Perkara ini secara tidak langsung akan perlahan-lahan memarakkan semangat patriotik dalam diri setiap individu. Sekian daripada kumpulan kami.